Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah sama-sama kita berselawat mengambil berkat pada waktu duha pagi ini. Moga-moga dengan selawat yang kita persaksikan ini menjadi asbab Allah Ta'ala membuka segala pintu kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan moga-moga dengan asbab selawat juga Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan kematian husnul khatimah insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, titipan nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmatinya serta penterjemah kitab kita yang mulia ini. Dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pada nasihat yang keenam, hakikat hidup, cinta dan amal. Qala muallif rahimahullahu taala, wahai anakku yang tercinta, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu kerana engkau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa sahaja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang keenam, iaitu dalam nasihat yang keenam, kalau kitab yang lama dia ada bahasa Arabnya. Cuma kitab yang terkini yang ada di tangan kita ni tidak ada lafaz bahasa Arabnya. Kalau yang lama dia ada masukkan sekali lafaz bahasa Arabnya dan juga maksud. Maka mengkisarkan tentang hakikat tiga perkara. Kerana kita mempelajari ilmu tasawuf, salah satu tujuannya adalah untuk kita mengerti dan memahami haqaiqul asya', iaitu hakikat kepada sesuatu perkara. Kenapa kita kena tahu hakikat tentang sesuatu perkara tersebut? Supaya dengan pengetahuan kita itu, kita akan meletakkan perasaan yang tepat kepada perkara tersebut. Kalau kita kenal sahaja tanpa kita mengenali lebih mendalam, maka kita mungkin tak berapa nak letak perasaan yang betul terhadap seseorang. Kita kalau
nak kasih kepada satu benda, kita akan kenal dengan lebih mendalam benda tersebut. Sehingga barulah kita akan meletakkan perasaan yang betul-betul yang kita nak letak perasaan itu tepat pada perkara tersebut. Jadi maka kita hari ini kita nak mengenali 3 perkara. Pertama tentang kehidupan. Apa yang dimaksudkan tentang hakikat kehidupan? Kerana yang ramai orang nampak hari ini adalah hanya pada zahir kehidupan itu sahaja. Tetapi tidak melihat di sebalik kehidupan itu, kenapa Allah Ta'ala ciptakan kehidupan. Kemudian yang kedua, iaitu menceritakan tentang nasihat ini tentang hakikat cinta. Cinta, perasaan cinta ni Allah Ta'ala buat, tetapi supaya kita mengetahui apakah di sebalik hakikat kecintaan kita kepada makhluk. Dan juga yang ketiga adalah tentang hakikat di sebalik amal-amal yang kita lakukan di dunia ini, ada hakikat di sebaliknya. Nasihat yang keenam ini kalau kita perhatikan adalah nasihat didatangkan dalam bentuk sindiran. Bukan kerana kita faham maksud nasihat ni dia dengan pelbagai uslub, pelbagai kaedah, pelbagai cara didatangkan nasihat kepada kita. Dalam kehidupan seharian kita pun hari ini kita didatangkan dengan pelbagai cara dan kaedah nasihat, peringatan. Dan nasihat ni menjadi satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita berada di mana pun, peringatan ni satu benda yang sangat penting. Hatta kita berada di atas jalan raya, ada peringatan hak laju. Ini peringatan nasihat pada kita. Awas kawasan kemalangan. Ini satu nasihat. Takut kita ni lalai, bawa laju. Awas selekoh maut di hadapan. Ini peringatan kepada kita. Kenapa? Kerana manusia itu dia sentiasa lalai. Kenapa ada peringatan di atas jalan raya ni? Supaya kita selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Apatah lagi kita berada di atas jalan untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas lebuh raya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mestilah kita hidup dengan nasihat dan peringatan. Cuma peringatan yang didatangkan kepada kita ni kadang-kadang didatangkan peringatan itu dalam bentuk amaran. Dalam bentuk orang kata dalam bentuk amaran keras. Kadang-kala didatangkan nasihat tazkirah itu dalam bentuk khabar gembira, dalam bentuk uslub yang lemah lembut. Macam kehidupan kita seharian. Kalau kita pergi kat mana-mana tempat, kita akan dapat tengok peringatan dilarang membuang sampah merata-rata. Itu larangan itu adalah satu tazkirah, peringatan. Supaya kita tidak membuang sampah merata-rata. Tapi lama kelamaan, bahasa yang digunakan itu dia kadang-kadang makin lembut sikit. Dengan tujuan nasihat yang sama. Terima kasih kerana tidak membuang sampah merata-rata. Dulu dilarang. Banyak perkataan dulu, banyak perkataan dilarang. Tapi mungkin sebab kerana faktor ilmu tentang ilmu psikologi. Kerana bila sebut dilarang ni orang jadi payah nak terima. Jadi kena ucap terima kasih dulu. Terima kasih kerana tidak membuang sampah di merata-rata. Terima kasih kerana tidak merokok. Dia ucap terima kasih dulu. Sehingga orang rasa, ucap terima kasih dah. Tak merokok lagi, dah ucap terima kasih dah. Jadi orang pun jadi rasa senang nak terima nasihat. Jadi peringatan ini dia boleh berubah-ubah. Mungkin akan datang dia berubah lagi. Merokoklah kalau nak mampus itu. Dah contohlah. Dah nampak tak reti sangat dah. Merokoklah kalau nak mati. Ada satu papan tanda saya tengok, ada gambar orang post. Pasal kawasan tu orang selalu buang sampah merata-rata. Jadi dia pun buat satu papan tanda, di mana akan buang sampah, di sini hanya beruk saja dia kata. Jadi kalau kalian beruk, buanglah sampah di sini. Dia tak buang sampah. Pasal apa beruk je yang buang sampah merata-rata ni. Jadi kalau orang tu bukan beruk, jangan buang sampah. Jadi berarti nasihat itu didatang dalam pelbagai uslub. Macam kita nasihat anak kita. Anak kita panjat pokok. Kita kata jangan panjat. Dia panjat lagi. Kata jangan panjat, jatuh nanti. Panjat lagi, jangan kata. Makin kita kata jangan, makin dia panjat. Lagilah kita kata apa? Panjatlah kalau nak boleh sakit. Panjat. Dia turun balik. Maknanya apa? Dia faham kita sindir dia. Dia faham kita sindir dia. Maka nasihat yang didatangkan ini, katanya isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sesuka hati. Kamu nak hidup macam mana hidup? Tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak tutup aurat, nak buat zalim pada orang.
Hiduplah apa saja yang kamu nak hidup. Cara macam mana, suka hati kamu, terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, satu saat kamu akan bertemu dengan kematian. Berarti hakikat hidup ni dia tak lama. Dia berakhir dengan kematian. Kerana syarat mati adalah hidup. Maka kerana kehidupan kita ni berakhir dengan kematian, berarti tidak ada seorang pun makhluk ataupun sesuatu makhluk pun yang kekal di dunia ini. Maka bila tidak ada sesuatu yang kekal, maka di situ kita mula meyakini bahawa kaya manusia tidak akan lama bertahan. Dia akan mati. Gitulah juga dengan kebahagiaan manusia, dia tak akan lama bertahan. Kerana dia akan bertemu dengan kematian, hilang kebahagiaan hidup. Gitu juga bila kita ditimpa sakit, musibah. Musibah tak akan lama. Bila mati, kita tidak akan terasa dah musibah. Yang dinamakan kencing manis ni kerana hidup. Dalam barzah tak ada kencing manis dah. Darah tinggi tak ada, gaut tak ada. Dalam alam barzah. Kita hari ni je sakit gaut. Kita hari ni je sakit lutut. Masuk alam barzah tak fikir dah, tak ada dah. Sakit gaut, sakit lutut ni tak ada. Kenapa? Kerana waktu Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita di dunia ini sekejap. Dan kesengsaraannya pun tidak lama. Musibahmu tidak lama. Sebab tu di antaranya Asma binti Abi Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang bernikah dengan Zubair Al-Awwam. Dia ada anak yang bernama Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair ni ketika mana dia hidup pada zaman Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni seorang khalifah yang zalim. Ya, walaupun dia Islam tapi dia zalim. Sehingga ada satu perang ketika itu. Bila nak berperang ni, maka Abdullah minta nasihat dengan ibunya. Dia kata, "Mak, macam mana pandangan mak tentang peperangan kali ni?" Kata Asma binti Abi Bakar pada anak dia, dia kata, "Wahai anakku," dia kata, "kalau kamu menyerah diri tak nak perang, kamu akan ditangkap. Kamu akan diseksa. Dan itu lebih menyakitkan kamu kena seksa. Tapi kalau kamu perang, kamu dibunuh, lalu kamu mati. Bila kamu mati, orang seksa kamu pun kamu tak akan terasa dah setelah kamu mati. Seperti mana," dia kata, "kambing yang telah disembelih, lalu disiap-siap kulitnya, dipotong-potong dagingnya, dia tak akan terasa sakit lagi setelah dia mati." Jadi maknanya apa? Dia motivasikan kepada anak dia, teruskan berjuang. Kenapa? Kerana bila kamu mati, orang akan tangkap kamu, seksa jasad kamu, kamu tak akan rasa apa. Maka berjuanglah sampai habis nyawa kamu. Ini maknanya motivasi seorang mak kepada anak. Kita kalau anak kita tanya macam tu, tak payah perang lah. Tak baik jaga mak kat rumah je. Kenapa? Kerana itu bagaimana jiwa orang yang beriman dilatih dengan ingat kepada mati. Susah pun sekejap je. Kamu dilanda dengan kesulitan ni sekejap saja. Tetapi bila berlaku kematian, maka adanya jazak pembalasan. Maka diingatkan kepada kita, Allah Ta'ala menjadikan kehidupan kita ni dia tidak lama. Kerana ada satu lagi makhluk yang bernama kematian. Allah sebut dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam, "Allazi khalaqal mauta wal hayah," kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, Allah yang menciptakan maut, mati, wal hayah, hidup, Allah Ta'ala yang buat. Berarti hidup mati ni makhluk Allah. Yang Allah boleh juga hapuskan kematian ini. Allah boleh hapuskan makhluk yang bernama mati ni. Berarti kita boleh hidup selama-lamanya. Bila? Akhirat Allah buat. Akhirat Allah Ta'ala jadikan mati ni dah tak ada dah. Berarti Allah buat matinya hanya untuk di dunia sahaja. Manusia yang diazab, diseksa di akhirat kelak, dia tak akan mati dah. Berarti ni mati ni makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kenapa ulama' dia bahas pula dalam surah Al-Mulk ni? Sebab apa Allah sebut mati dulu sebelum hidup. Sedangkan kita hidup, kemudian kita mati. Lalu kemudian ada ulama' disebut, antaranya Allah Ta'ala sengaja mendahului kalimat mati berbanding dengan hidup. Kerana mati itu adalah suatu perkara yang paling orang tak suka ingat. Mati ni adalah perkara yang paling orang tak suka bercakap. Orang tak suka bercakap tentang mati. Orang tak suka sembang tentang mati. Mana-mana majlis yang mengingatkan pada kematian, orang tak suka datang. Antaranya majlis ilmu. Kerana majlis ilmu, kuliah duha kita ni hari-hari bercakap bab mati. Dia kata, "Ustaz, bulan lepas mari cakap bab mati. Dah rasa tajuk sebelum ni. Hari ni cakap bab mati lagi. Esok cakap bab mati lagi. Bulan depan cakap bab mati lagi. Ustaz yang lain pula datang kuliah, bab mati lagi." Mati ni setiap hari. Tak jemu ke dengar tentang kematian ni? Jadi sebab tu orang tak datang kuliah. Sebab dia dah tahu dah cakap bab mati ni tak seronok. Dia kuliah duha kita ni cakap bab
Tak. Ni hari ni ada produk terbaru hari ni kita nak perkenal. Tak seronok. Ustaz kuliah duha tajuk ustaz esok nak perkenal satu produk terbaru. Tak. Yang tak ada dijual kat mana lagi, jual kat kuliah duha kita je. Ada ramai orang nak mari. Kerana barang bercakap tentang barang kehidupan dunia ni orang seronok. Dia cakap tentang dunia ni dia galik orang begitu. Dia lalai. Dia menyebabkan itulah orang lebih suka majlis dunia berbanding dengan majlis akhirat. Maka kematian Allah Ta'ala pasti akan buat. Sebab itu berpada-pada dengan kehidupan kita. Kerana hidup kita ni akan bertemu kematian. Sebab tu jangan buat zalim pada orang. Kita bunuh orang, kita akan mati. Tu yang buat zalim pada orang, pada saudara kita di Gaza, apakah dia tidak mati? Dia akan mati juga. Bila mana dia jadi pemimpin, apakah dia tak mati? Mati. Sebutkan satu persatu nama pemimpin terbesar di dunia hari ini yang tidak pernah akan mati. Semuanya meninggalkan dunia ini. Maka kerana itulah kehidupan kita ini akan mati, berpada-padalah dengan kehidupan kita. Kerana perjalanan setelah kematian itu lebih lama daripada perjalanan kehidupan kita ini. Maka disebut perbanyakkanlah ingat mati. Kerana memperbanyakkan ingat kematian ini menjadikan hati kita ini sentiasa muraqabah terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sentiasa memerhatikan bagaimana perjalanan hati kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tidur, antara benda yang kita kena bayangkan, kalaulah tidur hari ni tidur yang terakhir kita di dunia. Ni kita kena bayang. Setiap malam kita kena bayang. Siapa boleh jamin dia tidur malam tersebut Allah pasti bangkit dia esok? Tak ada. Kita nak tidur malam ni, kena fikir, kalaulah bangkit-bangkit, ini kebangkitan kita di alam barzah dah. Apa yang kita nak buat? Hutang banyak, hutang tak bayar, kemudian dengan orang kita tak minta ampun, kemudian banyak lagi, macam-macam kita akan mula terfikir. Sebab itu bila kita melihat satu-satu berlaku kematian, kita diajar mengambil iktibar daripada kematian. Orang yang berlaku kematian di sekeliling kita. Walaupun kematian itu telah lama berlalu dalam kehidupan kita. Mak ayah kita mungkin dah meninggal 10 tahun. Tapi cuba kita bayangkan. Apa arwah mak kita buat sekarang ni di alam barzah? Itu bayangan itu. Apa arwah ayah kita buat sekarang ni di alam barzah? Mereka tidak boleh lagi nak buat amal soleh. Nak sedekah tak boleh. Yang mereka harapkan adalah tuaian-tuaian amal yang telah mereka kerjakan. Dah berapa lama lagi mereka kena adab sampai berlaku kiamat? Bila berlaku kiamat kita pun tak tahu. Kerana alam barzah ni alam yang panjang. Kalau kita rasa penatnya hidup kita di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, kita dah rasa penat. Tetapi kepenatan yang lebih penat adalah penat kita di alam barzah. Hari ini kita rindu pada orang mati. Kerana kita hidup. Tapi bila kita mati tidak akan ada kesempatan nak rindu orang yang hidup. Waktu tu kita fikir kebaikan kita je. Yang kita fikir dosa-dosa kita je. Maka kerugian kita orang yang hidup, dia tidak menghargai kehidupan yang singkat yang Allah Ta'ala beri. Dia sentiasa merasakan bahawa kehidupan dia ini tidak akan berakhir. Walaupun dia tahu tentang kematian itu. Maka disebut, maka jangan kita ni hidup dalam keadaan sesuka hati. Berpada-padalah kehidupan kita. Allah boleh rentak nyawa kita. Bila-bila masa sahaja. Jangan sombong. Ada orang dia sombong dengan kehidupan yang sekejap yang Allah Ta'ala beri. Allah beri kekayaan sikit je. Lalu dia sombong pada Allah Ta'ala. Sehingga dia menempelak pula orang yang buat ibadat. Dia kata, kamu dah semayang 2 rakaat sebelum subuh, dah kaya ke belum? Ada orang tanya, siap tanya macam tu. Kamu yang dah semayang sunat dah kaya ke belum? Aku tak semayang sunat, okey kaya. Aku tak salat, okey je kaya. Aku tak tutup aurat, okey je kaya. Tak apa, teruskan hidup kamu. Kalau kamu rasa kamu tak mati. Kalau kamu tak rasa kamu akan kembali pada Allah. Jadi kita boleh buat sesuka hati dengan jawatan kita ni, fikir. Satu saat kita balik pada Allah, Allah tanya balik apa yang kita buat. Allah Ta'ala kembalikan balik tangan kaki kita dan seluruh kehidupan kita ini dipertanggungjawab di hadapan Allah. Termasuklah kesesatan yang kita buat di atas dunia ini. Yang duk joget, apakah dia tak balik pada Allah? Balik. Yang duk lalai, apakah dia tak balik? Yang sibuk dengan maksiatnya, yang lalai dengan kehidupan dunianya, siang malam cari duit sampai tak ada masa nak mengabdikan diri pada Allah, semua akan balik kepada Allah dengan berlakunya kematian. Maka sebab itu orang yang selalu mengingati mati, maka akan ada satu kebimbangan di dalam kehidupannya. Kebimbangan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, raja bagi sekalian alam ini. Apakah Allah pandang kehidupan dia dengan semulia-mulia kehidupan? Maka kita diajar muliakanlah kehidupan kita yang singkat ini dengan iman dan taqwa pada Allah.
dengan iman dan taqwa, dengan zikir, dengan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan kita ini mulia. Lalu kemudian yang kedua, katanya lagi, wa ahbi ma syi'ta fa innaka mufariqu. Kamu nak cinta, cintalah apa yang kamu nak cinta. Sayanglah apa yang kamu nak sayang. Tapi ingat, satu saat kamu akan mufaraqah, berpisah, bercerai dengan apa yang kamu sayang. Sebab itu berpada-pada dengan apa yang kita cinta. Berpada-pada dengan apa yang kita sayang. Sehingga satu saat kita akan bercerai dengannya. Kata ulama, aku melihat manusia ini, bila dia cinta kepada satu perkara, maka dia akan asyik kepada perkara tersebut. Sifat manusia sayang kepada satu benda, dia akan asyik dengan apa yang dia sayang. Maksud asyik ni apa dia? Dia akan tenggelam dengan kemabukan cinta dia terhadap perkara tersebut. Orang kalau dah sayang sesuatu, duit dia akan habis dengan apa yang dia sayang. Masa dia akan habis dengan apa yang dia sayang. Orang kalau dah sayang anak, sayang cucu. Cucu nak apa? Beli semua. Masuk kedai RM2.40, cucu nak apa? Pilih lah. Tak apa, Tok Wan bayar. Tok Wan bayar, tak apa. Sakat RM2.40, 10 barang baru RM24, kata Tok Wan. Jadi maka kita pun tak kisah apa. Asyik. 10 kali pergi, 10 kali tak apa. Walaupun barang sama. Walaupun barang sama, pilihlah. Tak apa, kita sanggup. Pasal sayang kita pada cucu kita. Gitu juga kalau kita ni sayang pada hobi kita. Kita akan habiskan duit kita untuk hobi kita. Ada orang dia cucu tak ada. Ada kucing je kat rumah dia. Kucing tu lah. Dia habis duit untuk kucing lah. Kucing tu nak makan apa? Nak makan mana mahal? Beli. Habis untuk kucing. Tak boleh duduk tempat panas, pasang aircon. Bilik kucing ada aircon. Bilik tuan rumah tak ada aircon pun. Untuk kucing ada aircon. Untuk kucing ada macam-macam untuk kucing. Punyalah dia punya jaga kucing. Ada macam-macam jenis. Ada orang dia habis duit untuk kucing dia. Mandi kucing RM700 mandi kucing. Allah, kita fikir RM700 mandi kucing. Mandi sekali dengan tak ubat kutu, sekali dengan macam-macam lah. RM700. Tuan kucing mandi tak bersabun pun. Mandi pun sekali sehari je. Nak musim hujan pun tak mandi pun. Jadi maknanya apa? Melampau manusia bila dia kasih kepada satu-satu hobi, dia akan habis duit tu hobi dia. Tu kalau orang perempuan, kalau orang yang kasih. Tengok anak kita yang kalau dia suka main motor, duit dia habis kat motor je. Rem tukar, cover set motor tukar. Apa lagi? Kadang-kadang motor tu tak salah apa pun tukar lagi. Kenapa? Kerana dia punya cinta dia, kasih dia, taksub dia pada hobi dia. Tak cukup dengan itu, dia habiskan duit untuk kereta. Yang minat kereta. Tak cukup dengan itu, dia akan asyik ni habis masa pada benda tersebut. Orang yang game motor, lepak pula dengan game motor 2-3 pagi lepak. Habis masa macam tu. Kemudian orang yang duduk, yang minat, yang suka dengan anak, yang suka dengan keluarga, habis masa dengan anak. Dia tak kisah. Kerana itu kecintaan hati dia. Dia tak kisah. Pantang cuti akan keluar dengan anak dia. Pantang cuti keluar dengan anak. Maka dengan sebab itu, hakikat yang kita sayang dan yang kita cinta, kata nasihat ini, kamu akan bercerai dengan apa yang kamu sayang. Sayanglah macam mana pun. Ada orang yang terlalu cinta pada pangkat. Maka dia sanggup habiskan duit untuk dapatkan pangkat. Berapa pun dia terpaksa lobby orang, tak apa. Yang kisah, dia tak kisah. Yang kisah dia dapat pangkat tersebut. Kemudian masa dia akan habis untuk dia naik pangkat ni. Masuk periksa ni, masuk nak naik jawatan. Sehingga dia tak kisah duit dia dihabiskan berapa pun, yang penting dia dapat jawatan tersebut. Maka sehingga satu saat dia juga bercerai dengan jawatannya. Maka apa yang kekal dengan kita, kata ulama, yang kekal adalah amalan soleh kita. Ini yang kekal, setia sampai hujung nyawa. Ini amal kebaikan kita. Suami kita sayang macam mana pun, satu saat dia akan bercerai dengan kita. Cerai hidup ataupun bercerai mati. Anak kita pun sayang macam mana, dia akan tinggalkan kita. Maka kata ulama lagi, ada sebahagian yang kita sayang itu akan mula meninggalkan kita ketika mana kita jatuh sakit. Ada benda yang dah tinggalkan kita ketika mana kita sakit. Antaranya iaitu sebahagian harta kita dah mula kita kena tinggalkan waktu kita sakit. Dulu kita boleh naik kereta, bawa kereta ni waktu sihat. Yang kita duk bayar loan kereta 2,000 sebulan, 1,500, 1,000 sebulan. Kereta yang kita duk buat loan tu kita boleh bawa waktu kita sihat. Bila sakit, tak boleh dah. Maknanya dia dah mula tinggalkan kita.
Waktu tu kita hanya mampu naik ambulan je. Pulang alik pada rumah ke hospital. Sepatut daripada dulu lagi kita dah minta suami kita buat loan beli ambulan. Buat loan beli ambulan. Senang, mudah cerita. Boleh guna waktu nak pergi pasar boleh guna. Waktu sakit guna, mati pun boleh guna sekali. Maknanya saat ketika itu kita akan berpisah dengan harta kita. Pakaian yang mahal-mahal ni, ini waktu sihat je seronok pakai ni. Tudung mahal, pakaian mahal. Bila sakit tak ada, pakai pakaian hospital tu warna hijau tu. Baju wat. Itu pakaian kita. Tak boleh dah, butang pun tak ada. Tak boleh nak kancing baju tu. Saya pernah pakai baju tu. Dia kata tak ada butang nak kancing. Dia kata, dia kata semua standard. Dia kata, baju tu macam tu belaka. Dia kata. Tak ada baju lain lah. Dia kata tak boleh request baju lain. Tak ada dah. Dia kata. Yang tu je dia kata. Itulah baju kita waktu kita sakit. Pakaian kita. Yang lain semua duduk berabuk dalam almari. Bila sakit tak boleh nak buat apa dah. Nak pakai tudung Wadina, Sofia, tudung apa. Itu waktu sihat. Waktu sakit sauk je mana yang ada. Tudung mana yang ada. Pakai je. Kenapa? Bila sakit ni Allah Ta'ala dah mula hilangkan kita punya kecil. Dulu waktu sihat kita ada kawan-kawan yang kita sayang. Kawan satu hobi dengan kita. Kawan satu teman dengan kita. Ada kalau geng-geng muslimat ni dia ada grup geng-geng makan, suka makan. Ada. Saya kuliah muslimat beberapa tempat dia ada grup geng makan. Sampai jumpa kat restoran mana jumpa geng-geng muslimat, dia mari satu grup. Ini grup kuliah muslimat aku ni kata. Mari jumpa. Pergi makan durian sekali. Ni grup panggil grup teman-teman kita yang kita rapat ni waktu kita sihat. Bila kita dah jatuh sakit, dia tak ajak dah kita makan. Bila kita jatuh sakit, dia pun paling sayang kat kita pun setahun sekali ziarah kita. Lain tak ada dah. Dia siap remove dah kita daripada grup. Yang ni kena remove dah. Pasalnya kritikal sangat dah sakit. Dengar-dengar kata dah nak mati dah. Dia kita biarkan dia, rehatkan dia dulu. Kita pun dipinggirkan dah. Waktu kita sakit ni tak ada dah orang layan kita. Kawan-kawan yang ajak kita dulu hiking, panjat bukit. Bukit mana tak panjat? Waktu sihat, bila kita dah jatuh sakit, tak ada dah. Remove daripada grup lah. Tak boleh dah, dia dah kena gauk dah. Tak ada harapan nak sembuh dah. Maka dengan sebab itu, kawan kita pun mula akan meninggalkan kita ketika mana kita jatuh sakit. Mana ada sebahagian harta kita ni, mula terhakis, mula kita tinggalkan perlahan-lahan ketika mana kita sakit. Kemudian, kawan-kawan kita yang satu, yang suka duk sembang dengan kita, ni waktu kita sihat. Bila dah pekak, tak ada orang nak sembang dengan kita dah. Yang kedua disebut lagi kata ulama akan mula kamu tinggal bila? Bila kamu mati. Apa dia? Bila tercabut roh daripada jasad, kamu berpisah dengan sebahagian lagi antaranya jawatan, panggilan, kehormatan kepada kita ni. Kerana kita dah mati dah, tak ada orang panggil dengan panggilan-panggilan terhormat kita. Waktu kita sakit orang panggil kita lagi, Datuk, Datin apa khabar? Waktu kita sakit, Datin lama dah tak nampak, cikgu lama dah tak nampak. Walaupun kita cikgu pencen 20 tahun dah. Tapi orang panggil cikgu lagi. Waktu kita hidup, ustaz lama tak mengajar kat tempat, panggil ustaz lagi. Walaupun dah lama tak mengajar. Tapi bila mati orang panggil mayat. Bila mati orang panggil jenazah. Orang tak kata bila nak solatkan ustaz ni. Tak ada. Bila nak solatkan jenazah ni. Bila nak solatkan mayat ni. Orang tak kata bila nak solatkan untuk Datin ni. Datin mana nak solat? Ni yang mati ni. Tak, panggil mayat. Jenazah. Tidak lagi dengan panggilan yang orang panggil waktu dia sakit. Waktu dia hidup tak ada. Walah yang itulah yang dia duduk kerja selama ni. Yang waktu hidup. Nak dapat satu-satu pangkat tersebut bukan senang. Maka Allah Ta'ala mula ceraikan daripada kehidupan. Maka setelah awal-awal mati ni ada lagi yang setia dengan kita. Apa dia? Iaitu anak kita, isteri kita. Masih lagi setia dengan kita. Dialah yang tolong mandikan kita, yang tolong kafankan kita, yang solatkan kita, iring kita sampai ke kubur anak kita ni. Dan juga suami kita iring kita sampai ke kubur. Tapi kata ulama, ia hanya terhenti sampai ke liang lahat saja. Maka itulah perpisahan kita dengan orang yang paling kita sayang. Sampai ke liang lahat. Bila dah tanam kita, tak ada minta tanam sekali dengan kita. Tak ada. Sayang macam mana suami pada isteri, dia tak minta pun pada penggali kubur supaya kambuh dengan dia sekali. Tak ada. Kalau ada yang minta macam tu, penggali kubur katanya balik, pakcik silap terlampir kuda ke, mabuk ketum ke lagu mana ni?
Ke silap makan apa ni? Yang jadi mabuk sangat hari ni. Tak ada pernah orang yang nak kena tanam sekali dengan mayat ni. Sayang macam mana pun kita, terpaksalah kita tinggalkan. Orang yang kita dah meninggal ini, kita terpaksa reda. Baliklah ke rumah. Anak yang sayang kat mak dia sungguh-sungguh waktu dia hidup, balik di rumah ketika itu. Bila balik, lapar perut, makan nasi, hilang dah sedih. Lama kelamaan, 10 tahun, 20 tahun, tak tahu dah kubur mak kat mana. Itu hakikat orang makhluk yang sayang pada kita. Tapi kata ulama, ada satu yang tetap tidak pernah bercerai. Apa dia? Amal soleh. Yang ni lah yang duk teman kita ni. Beberapa rakaat yang sempat kita duk buat di tengah malam. Beberapa rakaat yang sempat kita tunaikan salat-salat sunat. Beberapa ringgit yang sempat kita infakkan waktu kita hidup. Beberapa zikir yang sempat kita lantunkan. Beberapa selawat yang tempat kita buat. Ni yang menjadi teman kita di alam kubur. Dah tu yang kita tinggal tak fikir dah. Ni hakikat kecintaan. Sebab itu, kata ulama, bercintalah dengan amal soleh. Kerana itulah kekasih sebenar kita. Macam mana kita nak cinta pada amal soleh? Kena kenal amal soleh. Kita tak akan jatuh cinta dengan kebaikan kalau kita tak kenal kebaikan. Kalau kita tak kenal amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dah kenal, maka kita akan rasa seronok dengan amalan kebaikan tersebut. Kita akan mula rasa tenggelam di dalam kebaikan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang dia berpisah. Sebab itu jangan silap di dalam percintaan. Jangan melampau di dalam cinta kita pada makhluk. Melebihi daripada kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak kecintaan pada makhluk yang melampau menjadikan kita gila. Maka kita diajar nak mencintai sesuatu biar berpandukan agama. Baru jadi waras kecintaan kita. Ada orang bila tak pandu agama, apa dia buat? Ada yang berlaku di luar negara. Bila dia mati, dia wasiatkan semua harta kekayaannya diwarisi kepada seekor anjing milik dia. Ni bila orang ni terlalu gila dah. Bila tidak dipandu dengan agama, tengok apa jadi. Sebab apa dia tak wariskan harta dia pada keluarga dia? Kerana dengan alasan anjing inilah yang setia dengannya waktu dia hidup, waktu dia tua, anjing inilah yang setia dengan dia. Last kali dia wasiat, orang kafir mana gila. Jadi yang dapat harta, anjing dia dapat harta. Tengok, gila tak manusia? Gila. Kenapa tidak dipandu dengan agama? Maka agama kita ajar, boleh cinta makhluk, boleh cinta anak. Boleh cinta pekerjaan kita. Tapi jangan sampai menggadaikan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Sayang anak kita, Allah. Anak nak pergi mana? Semua kita pergi. Teruk je anak nak pergi mana. Sampai kuliah pun kita tak pergi. Kenapa? Menggadaikan agama kita. Sampai menggadaikan waktu kita nak belajar pun tak ada masa. Cabaran yang paling kita tercabar sekali nak mengaji ketika cuti. Cuti paling mencabar. Hari ni sebaik cuti hari Senin. Kena cuti hari Selasa, barangkali kena cuti juga kuliah. Ada. Tercabar. Ada. Alhamdulillah. Hebatlah. Muslimat sini memang wali-wali Allah belaka. Hebat sungguh lah macam tu. Pasal ada banyak tempat kita kuliah, kalau cuti memang minta cuti. Yang cuti sekolah. Saya kata apa kaitan makcik-makcik depan saya dengan sekolah? Dia kata cuci balik, dia kata ustaz. Tercabar sayang. Jadi sekali-sekala balik kena cuti. Kalau orang lelaki, kalau ada bola cuti kuliah. Kalau kat KL ni jarang lah. Kalau kat kampung, siap AJK minta ustaz boleh cuti tak kuliah? Orang pakat pergi stadium, dia kata. Ni pernah berlaku dekat kampung-kampung. Dekat Terengganu, dekat kampung-kampung ada. Sampai cuti kuliah, nak tengok bola punya hal. Allah. Jadi begitulah kehidupan kita. Kecintaan kita ini pasti akan kita berpisah. Melainkan kecintaan kita dengan kebaikan-kebaikan yang akan menjadi teman kita. Quran akan jadi teman kita. Sedekah akan jadi teman kita. Pahala ibadat iaitu baca Quran akan menjadi teman kita. Lalu kemudian disebut lagi yang keenam. Wa'mal syi'ta fa innaka majziyum bih. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatan kamu. Apa yang kamu nak buat, kamu buat. Tapi setiap perbuatan yang kamu buat, hatta sebesar zarah sekalipun, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perbuatan yang tidak dibalas. Atas nama perbuatan maksiat, sekecil-kecil perbuatan maksiat dibalas. Atas nama kesakitan kita pun dibalas oleh Allah. Atas nama kita ni tak buat apa, tertusuk duri kecil,
maka itu mengampunkan dosa kita. Mana segala apa yang Allah Ta'ala jadikan, kita akan dibalas. Bila dibalas? Jaza, adanya hari jaza, hari pembalasan. Maka berpada-padalah dengan perbuatan kita di dunia ini. Tu ada orang dia masuk syurga kerana kecil je amal soleh yang dia buat. Kerana sedekah sebuku roti. Sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana ada seorang ahli ibadah yang telah beribadah puluhan tahun. Puluhan tahun beribadah. Tiba-tiba hanya sekali saja dia bermaksiat. Dia berzina dengan seorang pelacur. Sehingga bila mana sekali tersebut dia rasa bersalah sungguh. Bersalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai tak lalu nak makan. Dengan dia ada sebuku roti. Lalu kemudian dia duk fikir, tak lalu nak makan. Pasal apa? Maksiat yang dia buat ni terlalu rasa bersalah pada Allah walaupun hanya sekali dia buat. Tiba-tiba duk berjalan ni, tengah runsing, fikir Allah ampun tak dosa dia ni. Tengah-tengah duk berjalan, ada orang minta sedekah. Tak ada makanan nak lapar. Dia pula yang dalam keadaan duk stres, duduk fikir dosa dia ni, sampai tak lalu nak makan, dia kata ambillah kamu lah roti ni. Aku pun tak lalu nak makan. Dia pun bagi kepada orang yang kelaparan. Maka disebut di akhirat kalau Allah timbang. Ditimbang amalan puluhan tahun dia beribadat dengan satu dosa penzinaan yang dia buat. Berat dosa zina. Berat dosa zina. Tapi ditimbang satu lagi amalan yang memberatkan daripada amalan puluhan tahun dia salat. Itu ayat itu amalan sedekah dia kepada orang yang minta sedekah tu. Walaupun dia tak berapa nak pandang pun amalan tu. Tapi rupanya amalan tersebut memberatkan. Dan kemudian memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu sebesar apapun kebaikan yang kita buat, maka Allah Ta'ala akan hisap, Allah Ta'ala akan balas. Maka jangan pernah berkira untuk kita melakukan kebaikan, jangan tangguh untuk buat baik. Jangan tangguh untuk kita belanja orang, jangan tangguh untuk kita buat apapun kebaikan. Kadang-kadang kita duk beli kuih. Harga kuih RM9, baki RM1. Kita pun kata tak apalah, tak payah bakilah. Ambillah baki tersebut. Kadang-kadang mungkin RM1 yang kita tak pandang tu, Allah pandang dan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalaulah sekecil itu pun dibalas tentang amal kebaikan kita, jahat kita pun tetap dibalas oleh Allah walaupun kecil. Walaupun kita buat jahat itu kepada binatang, Allah Ta'ala balas. Walaupun kita buat zalim itu hanya pada seekor kucing, Allah Ta'ala balas. Sebab itu Nabi SAW sebut, bagaimana ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka sebab kerana kucing seekor. Dia kurung kucing tu, tak beri makan, tak beri minum. Kemudian tak lepaskan kucing untuk cari makanan sendiri. Disebut di dalam hadis bahawa perempuan ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana perbuatan tersebut. Tapi dalam hadis yang lain disebut bagaimana seorang perempuan lacur. Perempuan adalah perempuan, pekerjaannya pelacur. Dan kebaikannya pula memberi minum kepada seekor anjing. Anjing ni binatang yang kita kata binatang yang orang pun tak nak dekat dengan anjing. Kalau orang sumpah pun orang sumpah dengan nama anjing. Anjing punya orang. Walaupun anjing itu bersalah. Tapi nama anjing juga dipetik. Kesian kat anjing. Selalu menjadi mangsa. Maka walaupun kerana itu, akan tetapi tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang sehingga menyebabkan pahala memberi minum kepada anjing tadi memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan kita ni, walaupun penipuan yang kita buat tu kecil, tapi Allah Ta'ala tahu. Maka orang-orang soleh terdahulu, para ulama terdahulu, mereka cukup takut. Walaupun hanya pada menipu pada binatang pun mereka takut. Kita bukan setakat tipu binatang, orang pun kita tipu. Binatang sama betul lah lagi kita tipu. Tipu binatang ni macam mana? Mereka yang soleh yang terdahulu, mereka nak tipu kuda pun mereka takut. Tipu kuda macam mana? Dia panggil kuda umpan makanan. Bila kuda tu mari kat dia, dia tak bagi makan. Dia nak suruh kuda tu mari kat dia je. Dia tak beri pun makanan tersebut. Itu dah. Mereka cukup bimbang. Takutnya mereka tipu binatang itu dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Macam kita hari ni lah buat kepada kucing itu. Buat seolah-olah nak beri makan. Kucing pun mari kat kita, kita peluk dia. Tak beri makan, peluk dia. Kita dah tipu kucing dah tu. Pun dikira juga tu. Agak-agak berapa banyak kucing dekat USD ni dah jadi mangsa skamer gitu. Masa penipuan kita.
Jadi kalau binatang pun marka orang-orang yang terdahulu mereka takut. Penipuan itu Allah Ta'ala hisab. Apatah lagi kalau perbuatan sebesar-besar penipuan yang dibuat, menipu kepada suami, tipu anak, tipu kawan-kawan, maka ia akan menjadi hisab di hadapan Allah. Maka apa yang kita buat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kadang-kala kebaikan itu yang kita tak pandang, maka itulah yang disebut ada 3 perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada 3 perkara. Pertama, Allah Ta'ala sembunyikan rahmat Allah di sebalik amal-amal soleh yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita dirahmati oleh Allah kerana ada terselit kebaikan-kebaikan yang kita buat yang kita tak pandang tapi Allah pandang. Maka kata ulama, jangan diremehkan walaupun sekecil-kecil kebaikan, barangkali kerana kebaikan itu yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Termasuk masjid Isyak kita ni, jumpa ada sampah kecil je dalam masjid gitu. Kita jumpa, kita ambil letak dalam poket. Nanti pun kita buanglah. Khidmat kita hanya satu sampah itu. Barangkali khidmat itu yang menjadikan Allah anugerahkan mahligai syurga pada kita. Kerana satu benda tersebut je. Tapi kalau ada orang berkira, ada orang jenis berkira, tak apalah, AJK kebersihan masjid dah ada dah, dia kata. Jadi biar dia buat kerja lah. Siap masjid pun dah ada dah. Jadi kita ni menangguh kebaikan. Yang kadang-kala kebaikan itu orang tak pandang, tapi kita pandang, dapat pahala. Ada orang kerja dia susun selipar. Jemaah yang hadir ada. Dia susun selipar. Dan benda ni saya selalu juga pesan pada pelajar-pelajar. Saya sendiri di tahfiz. Apa salah kita ni susun memudahkan selipar kita ni, biar mudahkan orang nak sarung selipar. Turun mudah orang nak sarung selipar. Sedangkan itu kita telah memudahkan urusan saudara kita. Walaupun itu kawan kita bukan selipar guru, bukan selipar ustaz, tapi selipar kawan kita. Walaupun selipar kawan kita tu kawan yang lagi muda pada kita, tak apa, kita mempermudahkan urusan orang ni, Allah mudah urusan kita di akhirat. Walaupun hanya memudahkan untuk menyarungkan selipar, tu je. Tapi Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, Allah pasti balas. Jadi kalau kita tanam gitu, sekecil-kecil perkara kita akan tolong memudahkan urusan orang. Tapi kalau kita tak pandang, kita akan jadi orang yang sentiasa menyusahkan orang. Orang dah susun selipar, kita pakai selipar kita, selipar orang berterabur habis selipar orang. Selipar orang lain sampai ke planet mana tak tercapak. Kita peduli apa? Yang penting aku dapat pakai selipar. Itu kita. Dan orang yang menyusahkan orang ni, Allah susahkan dia di akhirat kelak. Ingat Allah Ta'ala tak balas, Allah balas juga. Kemudian yang kedua, Allah sembunyikan apa dia? Kata ulama, Allah sembunyikan kemurkaan Allah di sebalik kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat yang kita buat. Sebab itu berpada-pada dengan kejahatan yang kita buat. Walaupun sekecil jahat yang kita buat, Allah Ta'ala pandang. Barangkali dengan jahat yang kita buat itu kecil pada pandangan kita, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk tanda kita pun buang tisu dalam lubang jamban. Kita kata tak apalah, tandas pun tempat kotor juga. Dosa kecil je buang tisu ni. Dalam lubang jamban ni dosa kecil je, kita kata. Kita meremehkan dosa tersebut. Bukan sampai tinggal semayang ni dosa tersebut. Sehingga kadang-kadang dengan sebab itu kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan kita melakukan apa sahaja kejahatan walaupun sebesar zarah. Dan kemudian yang ketiga, Allah sembunyikan apa dia? Orang-orang yang saleh di sebalik hamba-hambanya. Maka kata ulama, jangan kamu hina orang sesuka hati. Barangkali orang yang kamu hina itu adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Jangan kamu sangka buruk pada orang suka-suka hati. Barangkali orang yang kamu sangka buruk itu, dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang orang mari mengemis besi buruk kat rumah itu, kita duk hina je. Kamu tak ada kerja lain ke? Nak minta besi buruk kat rumah orang? Tak, dia mencari rezeki yang halal. Bukan dia curi, dia minta. Dia mencari rezeki yang halal. Barangkali dia ini adalah wali Allah, kekasih Allah. Sebab itu bila mana kita memandang di setiap orang yang ada kemuliaannya, kita akan sentiasa beradab dengan makhluk, beradab dengan manusia. Guru saya, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjar. Kalau orang kenal dia, bagaimana adab dia cukup tinggi. Antara adab yang diajar pada murid dia, dia kata apa, kalau kita duduk bersela, tutup telapak kaki kita tersebut daripada tapak kaki kita itu dihadap pada wajah orang sebelah itu. Maka dia ajar tutuplah dengan, kalau lelaki yang ada ridak, dia ajar pada budak dia lah, tutup dengan kain ridak ni tapak kaki kita. Kan bila kita bersela ni, tapak kaki kita terbelunjur keluar kadang-kadang.
menghadap kepada muka orang sebelah. Dia kata kalau boleh tutup ni dengan jubah ke, dengan kain ke tapak kaki kita ni. Kenapa? Kerana barangkali tapak kaki kita yang kita halalkan itu, dia ini adalah orang yang Allah ampun dosa dia. Tapak kaki yang kita halalkan itu barangkali dia ni adalah orang yang Allah Ta'ala rahmati dia. Ni kadang-kadang orang tak perasan. Jadi sebab itu beradablah dengan makhluk. Walaupun hanya telapak kaki kita saja. Kita pun tak seronok kalau kita ni tapak kaki orang dekat dengan muka kita. Apa kita rasa? Tak beradabnya dia. Apatah lagi kalau yang kita belunjuk tu, belunjuk depan ustaz tu. Belunjuk tu belunjuk depan ustaz. Kadang-kadang. Tu yang kadang-kadang Allah, kita tak tahan. Kita duduk depan ni kita nampak. Muslimat kita tak nampak dah. Muslimat kita tak nampak. Kalau yang muslimin Allah. Duduk sandar, dia punya kaki pula belunjuk menghadap ke ustaz. Cukup biadab. Dengan maaf saya kata, cukup biadab. Dia kena pesan. Suami-suami kita jangan halalkan. Takut Allah dengan sebab gitu, Allah jadikan anak kita tak beradab nanti. Sebab apa? Dah ayah pun tak beradab dengan ustaz dia. Mengajar ayah ustaz yang beri agama, mencerahkan tentang agama, lalu dia bersikap demikian. Nanti takut Allah Ta'ala balas, nanti zuriat kita, Allah Ta'ala jadikan zuriat kita tidak beradab. Wa'iyyazubillah. Walaupun kita nampak kecil lah ustaz pun muda pada aku yang beri kuliah ni. Tak anak-anak aku je ni, cucu-cucu aku je yang pergi kuliah ni. Tak, Allah pasti balas. Maka jangan kita pernah. Sebab tu kalau sakit kaki pun kita diajar jangan kita belunjuk kaki ni hadap pada orang. Kita pun faham kalau kuliah muslimat yang duduk macam ni okey. Kalau ini duduk bawah tu sian tu. Dah ada berapa tempat kita kuliah muslimat duduk bawah. Yang tu kita faham je. Saya kata tak apa kalau nak belunjuk, nak betulkan kaki tu, tak payah minta izin lah. Kesian juga duk minta izin. Satu duk tahan, nampak muka tu tak khusyuk dah dengar kuliahnya. Muka tahan kesakitan. Ustaz pula habis lambat kuliah. Jadi kemudian nak minta izin pula segan. Jadi kita beri izin siap-siap, tak apalah, setakat nak betulkan. Nak betulkan badan tu okey, tak ada masalah. Cuma itulah bagaimana kita diajar beradablah pada siapa pun. Kerana kita bimbang takut perbuatan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas. Dengan menjadikan Allah Ta'ala cabut keberkatan dalam kehidupan kita. Maka nasihat yang keenam ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menceritakan kepada kita tentang 3 perkara yang penting dalam kehidupan kita, yang akan kita selalu hadap dan yang paling kita bimbang, iaitu hakikat kehidupan kita ini Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang kita bimbangnya. Maka banyakkanlah ingat mati, ziarahlah kematian. Ada kematian kita ziarah. Ada kematian kita ziarah, kita doa. Kenapa? Kerana kelak Allah Ta'ala akan jadikan dengan sebab doa kita, barangkali kita akan didoakan oleh para malaikat dan didoakan oleh orang lain juga. Allah Ta'ala pasti balas. Maka kehidupan ini yang kita bimbang, yang menyebabkan kerana mati itulah yang membimbangkan bagaimana cara kita hidup pada hari ini. Kerana orang ini akan dinilai berdasarkan bagaimana dia menutup, iaitu penutup yang terakhir dia ketika mana di dunia. Allah Ta'ala tak nilai gini masa ni bila kita mana kita mati, saat itu kita mati, kita tengah buat apa. Kerana Allah rahsiakan kematian itu 3 rahsia. Pertama, bila umur kita mati, Allah tak beritahu umur berapa kita mati. Tu ada orang mati umur 6 tahun, budak baru ni mati 6 tahun. Kemudian ada budak baru ni mati umur dah 6. Allah rahsiakan mati kita bila. Yang kedua, Allah rahsiakan di mana tempat kita mati. Tak tahu kita mati kat mana, KPJ ke, masjid ke, kat rumah kita ke, tengah jalan ke. Yang baru ni mati kat tengah tengok bola, stadium, mati. Meninggal seorang, orang Terengganu, meninggal dunia tengah tengok, itu tengok bola terakhir dia. Kemudian Allah Ta'ala rahsiakan bagaimana saat kita mati. Ini Allah rahsiakan kita juga. Tengah dengar kuliah duha ke, tengah selawat ke, tengah zikir ke, tengah buat umrah ke, tengah buat haji ke, maka Allah rahsiakan kita. Maka sebab itu berpada-padalah dengan kehidupan kita ini, sentiasa bimbang, takut-takut Allah matikan kita dalam keadaan kita tidak bersedia menghadapi kematian. Takut-takut Allah Ta'ala tak ampun dosa kita. Maka dengan sebab itu nasihat yang keenam ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan perasaan yang tepat kepada kehidupan. Jangan terlalu kasih pada kehidupan. Jangan terlalu cinta kepada makhluk mengatasi Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita berbuat sesuka hati
Kerana apa yang kita buat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah akan datang kita sambung nasihat yang ketujuh. Dahulukan belajar ilmu fardu ain. Insya-Allah kita sambung pada tahun depan pula insya-Allah. Mau lama ni tahun depan pula. Sekejap je. Panjang umur jumpa lagi. Jadi setakat tu apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kekurangan dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Seperti biasa, siapa-siapa yang ingin berwakaf untuk pembangunan surau yang kita dah buat di Terengganu sekarang ni, kita masih perlukan lagi, bukan fasa yang seterusnya 400,000 kita nak pakai duit. Jadi kalau muslimat tengok dalam Facebook kompleks saya tu, kita selalu update nak perkembangan surau yang terbina hasil daripada sumbangan muslimat-muslimat sini. Antaranya saya ucap jemput jazakumullah khairan jazak lah. Yang kita dah gunakan sebelum ni. Ni kita nak buat untuk bumbung. Ada nak siapkan untuk bumbung ni. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang boleh terus menyumbang, nak transfer pun boleh. Ada nombor akaun pada resip wakaf kita ni insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ni, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin.